أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia edisi Rabu 21 Februari 2024 bersama saya Irfan Syamil Nasution bersama juga dan juga saya Raja Sufia Raja Arif. Dan kalau tadi kita sedekahkan Al-Fatihah kepada iaitu bekas yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud yang telah pun meninggal dunia pada pagi tadi, dan juga beliau juga telah pun berada dalam industri ataupun dalam politik sendiri sejak pada tahun 2014 sehingga kini, dan sama-sama kita doakan agar arwah berada ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman, insya-Allah. Dan kalau boleh Ifan kongsikan di sini juga, Allahyarham yang berusia 88 tahun telah menghembuskan nafas terakhirnya di Pusat Perubatan Kardiovaskular Central Kuala Lumpur pada pukul 4.40 pagi tadi. Dan menurut jurucakap Astana Negeri Sarawak, jenazah Allahyarham akan dimandikan di Masjid Negara Kuala Lumpur pada pagi ini sebelum diterbangkan ke Kuching menggunakan pesawat Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM bagi urusan pengebumian. Dan perkhidmatan terakhir Allahyarham dijangka diadakan di Dewan Undangan Negeri Sarawak dan jenazah akan dikebumikan di Demak Jaya nanti. Ya, juga. Dan beliau yang juga bekas Ketua Menteri Sarawak selama 6 penggal, meninggalkan seorang balu dan juga 4 orang anak. Dan kita doakan juga agar ahli keluarga diberikan kekuatan dan terus diberikan insya-Allah kekuatan. Sama-sama kita doakan agar Allahyarham ditempatkan dalam golongan yang beriman, insya-Allah. Insya-Allah kita doakan. Baik. Okey, kita teruskan siaran pagi ini dengan perkongsian berita yang kedua berkaitan dengan My Digital Corporation dan Toshiba Digital Solution Corporation memberterai perjanjian kerjasama perkongsian bagi aplikasi teknologi data raya. My Digital diwakili Ketua Pegawai Eksekutif Fabian Vigar, manakala Toshiba Digital Solution diwakili pengurus besarnya Naoki Yamaguchi. Dan usaha sama ini bertujuan menangani dan memaksimumkan cabaran
cabaran dan peluang masa kini melibatkan era digital, rentas ekonomi masyarakat dan pembangunan alam sekitar sebenarnya, Sophie. Ya, betul. Dan antara yang lain juga menerusi kerjasama ini, kedua-dua pihak akan menjalankan projek perintis antaranya menggunakan data radar cuaca, perancangan aktiviti dan perjalanan pintar. Dan antara yang lain juga Yang Berhormat Mat Zahid dalam ucapannya turut mencadangkan agar data terbuka bukan keselamatan diterokai dalam usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat seiring era digitalisasi pada masa kita kini. berharapkan agar kerjasama Jepun dan Malaysia ini terus dapat memacu pembangunan ekonomi dan juga era digital semasa. Ya, Seterusnya kita kongsikan kepada anda satu lagi berkaitan dengan kecerdasan buatan ataupun AI ini. Jadi Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak diminta untuk menyediakan serta melengkapkan modul khusus berkaitan dengan kecerdasan buatan. Jadi Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata, modul itu perlu untuk menggariskan kaedah penggunaan serta kawal selia AI terutama dalam bidang komunikasi termasuk daripada aspek reka grafik, penerbitan dan juga penyiaran. Ya, antara yang lain juga, beliau juga turut mencadangkan IPTA teliti beberapa perkara. Wujudkan modul khusus ini adalah untuk melengkapkan dan melatih mereka sama ada pasukan dalam kementerian atau dalam kalangan setiausaha akhbar atau ketua unit komunikasi korporat mengenai cara penggunaan AI dan melalui latihan di IPTA. Okey, seterusnya juga ingin kami kongsikan kepada anda iaitu Madani Muhibah KPKT raikan semangat perpaduan dalam kalangan warga. Jadi Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Koming berkata ia bertujuan untuk memupuk dan meraihkan semangat perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia umumnya dan warga KPKT sendiri. Pada masa yang sama mentabatkan kementerian untuk lebih progresif dalam memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan yang berkualiti kepada rakyat Malaysia khususnya. Ya, ini termasuk memberi fokus terhadap 4 komponen utama iaitu kesejahteraan rakyat, keutamaan KPKT, infrastruktur yang meningkatkan kebahagiaan rakyat, perancangan bandar lestari dan kerajaan tempatannya responsif. Ya, dan seterusnya ini mungkin fokus terakhir pada pagi ini berkaitan dengan apa yang berlaku di Palestin. Jadi Malaysia ketika ini menyertai sesi pendengaran awam ICJ ataupun International Court of Justice dan impak perundangan dasar Israel ke atas Palestin yang diduduki. Jadi Malaysia akan mengambil bahagian dalam sesi pendengaran awam bagi mendapatkan pendapat nasihat Mahkamah Keadilan Antarabangsa berhubung isu Palestin Israel. Ya, dan delegasi Malaysia akan diketuai Menteri Luarnya Datuk Seri Muhammad Hassan. Pendapat nasihat itu akan menyentuh kesan perundangan yang timbul daripada dasar dan amalan Israel di wilayah Palestin yang diduduki termasuk Baitul Maqdis Timur. Ya. Jadi Sophie, dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Jadi Sophie, kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Jangan ke mana-mana. Selepas ini.